Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah pagi ini kita pada tajuk yang ke-13 Tajuk yang ke-13 yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan kamu kemudahan dan dia tidak mau menghendaki dan tidak mahu dengan kamu ataupun tidak menghendaki untuk kamu kepayahan. Jadi mana cerita yang pertama kenal dengan al-musafir, orang yang berpuasa dalam keadaan musafir. Kita share di sini. Jadi kata Syekh waradat ahadits sihahun fiha takhyirul musafiri fi shaum. Dia kata telah datanglah beberapa hadis yang sahih ya, telah datang dalam beberapa hadis yang sahih, padanya terdapat takhyir al-musafir pilihan bagi orang-orang musafir fi shaum berkenaan dengan puasa lah. Maknanya orang yang bermusafir dia ada pilihan sama ada nak buka puasa ataupun dia nak terus berpuasa, tak ada masalah. Wala nansa, dan kita tidak lupa anna hadhihi ar-rahmah al-ilahiyah, bahwa rahmat Allah Ta'ala ini, rahmat daripada Tuhan ini, dzukirat, telah disebut fi asna'il kitab al-majid, disebut dalam tengahan ataupun dalam Al-Quran, kitab yang mulia iaitu dalam Al-Quran. Qala ar-Rahmanur Rahim, berkatalah oleh Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan barang siapa adalah ia sakit, okay, ataupun dia musafir, maka boleh digantikan dengan hari-hari yang lain yang selepas Ramadan lah. Jadi Allah menghendaki dengan kamu kemudahan dan dia tidak menghendaki dengan kamu kepayahan, kesempitan. Sa'ala Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu Rasulullah SAW. Hamzah al-Aslami radhiyallahu anhu dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, asumu fis safar, adakah saya mesti ataupun saya perlu berpuasa ketika musafir? Wa kana kathiru siyam, yang mana dia ni Hamzah al-Aslami ini dia banyak puasa, dia rajin puasa. Faqala lahu Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda kepadanya, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Berpuasalah jika engkau berkehendak dan berbukalah jika engkau berkehendak. Jadi kamu ada pilihan. Sama ada kamu nak berpuasa ataupun nak berbuka dalam musafir, itu terserah pada kamu lah. Tapi bila kamu berbuka, kamu wajib qadha lah selepas Ramadan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, safartu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Aku telah bermusafir. Safartu, tu ni mana aku lah. Dan aku telah bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Ya. Falam ya'ibis saima, maka Nabi tidak mencela. Ya'ib ni mencela as-saim, orang yang berpuasa. Kan? Alal muftir, di atas orang yang berbuka, kan? Maknanya maksudnya orang yang berpuasa Nabi tak cela, kan? Walal muftir ala saim, begitu juga atas orang yang berbuka di atas orang yang berpuasa. Maknanya ada yang buka, ada yang puasa, ada yang makan, ada yang tak makan. Nabi tidak mencela yang ini, Nabi tak mencela yang itu. Itu saja. Berkata Syekh, wa hadhihi al-ahadits, dan hadis-hadis semua yang kita baca tadi, tufidu at-takhyira la tafdila. Dia memberi faedah pilihan, bukan at-tafdil. Pilihan macam mana? Maksudnya terpulang. Bukan maksudnya orang yang berpuasa itu lebih afdal, yang tak berpuasa itu kurang afdal. Dan bukanlah orang yang tidak berpuasa itu afdal dan orang yang berpuasa tidak afdal. Tapi maksudnya dia menunjukkan tentang pilihan. Pilihan maknanya aku suka. Macam ni okey, itu okey juga. Dua-dua okey. Walakin yumkin al-istidlal, akan tetapi mungkinlah al-istidlal, mungkin boleh diperdalilkan di tafdil iftar ala siyam,
bahawa diutamakan berbuka di atas berpuasa dengan hadis-hadis yang umum. Bila hadis al-amah dengan hadis-hadis yang bersifat umum, qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti firman seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu, rukhsuhu. Sungguhnya Allah Ta'ala suka bahawa didatangkan, dilakukan, diambil kelonggarannya, kelonggaran yang Allah beri. Kama yakrahu, sebagaimana dia benci, an tu'ta maksiyatuhu, bahawa didatangi maksiat, dosa kepadanya. Jadi Allah tak suka kita buat dosa, sebagaimana Allah suka kita ni buat kelonggaran, ambil kelonggaran yang Allah beri tadi. Begitu. Jadi Allah sukalah. Gitu. Wa fi riwayatin, satu riwayat, kama yuhibbu an tu'ta azaimu, sebagaimana Allah suka bahawa didatangi segala apa yang dia fardukan. Gitu. Lakin akan tetapi yumkin, berkemungkinan ataupun boleh taqyidu zalika, dikaitkan dengan demikian itu biman laysa alaihi haraj fil qada' wal ada'. Maksudnya dikaitkan dengan orang yang tidak ada kepayahan untuk dia mengqada' ataupun nak tunaikan puasa nanti selepas dia tinggalkan, likai la ta'uda alaihi ar-rukhsah bi khilaf al-maqsud, supaya apa? Supaya tidak kembali ke atasnya kelonggaran itu menyalahi tujuan kehendak dia tadi. Maksud dia, apa maksud dia? Maksud dia adalah untuk melakukan puasa tadi. Maksud dia. Jadi puasa tu mesti dilakukan juga, walaupun bila-bila. Gitu. Jadi kalau ada orang dia ada masyarakat, ada kepayahan untuk qada puasa nanti, maknanya tak payahlah dia buka. Kan? Gitu. Supaya apa? Kenapa? Kerana kelonggaran itu diberikan bukan di atas maksud untuk memudahkan. Tiba-tiba dia ambil kelonggaran, jadi kepayahan pula atas diri dia untuk qada. Ini tak kenalah. Gitu. Faqad waddaha dhalika tawdihan la lubsa fihi, dan telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, tidak ada kesamaran lagi, ma warada an Abi Sa'id Al-Khudri, iaitu apa yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata, wa kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasama fahasan. Dan mereka ini para sahabat radhiyallahu anhum berpandangan bahawa barang siapa yang ada kekuatan untuk berpuasa dalam keadaan musafir, lalu dia berpuasa, maka itu baik untuk dia. Itu yang baik. Wa man wajada dha'fan fa'aftir fahasan. Barang siapa yang dia rasa lemah atau tak larat dalam musafir, kan, maka dia lalu dia berbuka, maka itu baik untuk dia. Gitu. Yang ini baik, itu pun baik. Tengok keadaan orang-orang yang berpuasa itulah. Lalu kita share lagi, wa'lam akhal iman. Wa'lam, dan ketahuilah akhal iman, wahai saudaraku seiman, arsyadakallahu, semoga Allah memberi petunjuk kepada engkau, ila sabilil huda, kepada jalan petunjuk, wattuqa, dan jalan ketakwaan, wa razaqaka al-fiqha fid din, dan dia memberikan kepada engkau rezeki kefahaman dalam agama. Anna sawma fis safari, bahawa puasa dalam musafir, yang berpuasa dalam keadaan musafir, idza kana yashuqqu 'ala al-'abdi, kalau ia itu menjadi satu keberatan, kepayahan ke atas seorang hamba itu, falaysa minal birri albattah, maka ia bukanlah satu kebaikan pun, tak ada kebaikan padanya. Balil fitru awla wa ahabbu ila Allah, bahkan berbuka itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahidu hadzal amri, dan bukti perkara ini yang menyaksikannya, ma warada an ghairi wahidin min as-sahabati radhiyallahu anhum, iaitu apa yang warid lebih daripada seorang sahabat radhiyallahu anhum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi SAW bersabda, laisa minal birri, bukanlah daripada kebaikan itu, as-siyamu fis safari, berpuasa dalam keadaan musafir. Itu untuk orang yang tak mampu, tak larat lah.
Tanbihun. Saya kata di sini peringatan, sini peringatan. Tanbih. Tanbih ni peringatan. Qad yatawahhamu ba'dun nasi, sebahagian orang dia keliru. Sebahagian orang dia keliru ataupun salah faham. Anna al-fitra fi ayyamina hadhihi fi safar ghairu jaizun. Ghairu jaizin. Sebagai orang dia berpendapat, dia kata puasa, berbuka puasa dalam perjalanan atau dalam musafir hari ini di zaman kita ini tak boleh. Ghairu jaiz ni haram lah, tak boleh. Dosa. Fayaibuna, lalu mereka mencela ala man akhadha bi rukhsatillah. Mereka mencela atas orang yang mengambil kelonggaran yang Allah beri untuk berbuka puasa dalam musafir. Ataupun anna siyama aula, dan bahawa bagi mereka berpandangan bahawa puasa itu lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Lisuhulatil muwasalat, kerana kemudahan perhubungan, kemudahan alat-alat perhubungan, kenderaan-kenderaan yang pantas, yang selesa. Okay? Wa yusriha wa tawaffuriha, dan mudah kita dapatkan kenderaan itu, dan kenderaan itu sangat banyak. Okay? Tak ada alasan untuk kita berpuasa ketika musafir, kata mereka. Ini pendapat yang keliru, yang salah lah. Maka saya kata fahaulai, maka mereka itu nulfitu intibahahum, kita tarik pandangan mereka ila qawli alimin, ila qawli alimil ghaibi wasyahadati, kepada perkataan Tuhan yang maha mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka mansi wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu, dan tidak adalah Tuhanmu itu lupa. Kan? Yang ni Allah tak lupa nak menjelaskan kepada umatnya tentang kepada hambanya tentang puasa ni waktu musafir, kan? Macam Tuhan tak tahu, Tuhan mahu mengetahui. Ya, kalau Tuhan tahu bahawa ketika zaman sekarang ni bahawa ada kenderaan, kemudahan kenderaan dan sebagainya, kita dah tak perlu puasa, mesti Tuhan akan beritahu melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maryam 4. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala lagi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kamu semua tidak mengetahui. Kata dia. Surah 232. Wa qawluhu, dan firmannya, firman Allah Ta'ala fi asna'il ayah, di pertengahan ayat, allati dzikirat, yang disebut padanya rukhsatul iftar, kelonggaran untuk berbuka fi safar, dalam musafir. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan kamu kemudahan dan dia tidak menginginkan untuk kamu kepayahan. Baqarah surah 5. Ayat itu, innal yusra was suhulata wat tashila, semuanya kemudahan. Yusra ni mudah, suhula pun mudah juga, tashil pun mudah juga. Ini perkataan seerti semua ni. Ini semua perkataan seerti. Ya, semuanya, segala kemudahan alal musafir, ke atas orang yang bermusafir, amrun adalah perkara yuriduhullahu, yang dikehendaki oleh Allah. Jadi segala kemudahan dalam agama adalah satu perkara yang Allah menghendaki ke atas hamba-hambanya. Wa huwa min maqasid syari'ati samhah, dan ia adalah daripada tujuan syariat yang pemurah ini. Kan? Samhah ni maksudnya apa dia? Sentiasa memberi kelapangan dan kelonggaran. Kan, contohnya kalau kita ni banyak buat dosa, kan, Allah Ta'ala maknanya tak ambil tindakan terus kepada kita dengan seksa kita, kan, di dunia ini. Bahkan dia tu bagi peluang sehingga satu masa kita bertaubat, kan, dengan taubat yang nasuha, maka dia ampunkan dosa kita di atas dosa-dosa yang banyak dan besar yang kita lakukan, dia ampunkan macam tu saja. Jadi Allah Ta'ala ada sifat samha tadi lah, kan, maksudnya sentiasa memberi peluang lah, begitu. Nahika, hasbuka, memadailah bagi engkau, anna alladhi syara'a ad-din, bahawa Tuhan yang mensyariatkan agama ini, huwa khaliquz zamani wal makani wal insan, dialah yang menciptakan masa, dia menciptakan tempat, dia menciptakan manusia. Fahuwa a'lamu bihajatin nas, dan dia maha mengetahui, maka dia maha mengetahui dengan hajat hamba dia, hajat manusia. Wa ma yuslihuhum, apa yang baik untuk mereka, yang boleh membaiki kehidupan mereka. Wa ma yaslahu lahum, apa yang baik untuk mereka, apa yang boleh membaiki kehidupan mereka, dan apa yang baik untuk mereka. Qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui siapa yang telah menciptakan? Wa huwa, dan dia yakni Allah Taala Al-Latif, yang maha lemah lembut. Al-Latif ni maksud dia apa? Dia maksudnya awsalaka asy-syai' alladhi tuhibbuhu birifqin. Dia yakni Al-Latif ni ialah Tuhan yang menyampaikan kepada engkau hajat engkau dengan penuh kelembutan. Itu Al-Latif. Kan? Dengan penuh kelembutan. Birifqin. Al-Khabir pula dia yang maha mengetahui, kan, dengan segala yang zahir dan segala yang batin. Ya'lamu dhawahira al-umur wa bawatinaha. Dia mengetahui segala yang zahir dan segala perkara yang batin, yang gaib secara detail dan terperinci. Ini Al-Khabir. Okay? Kemudian Syekh kata di sini, nasuqu, kita bawa. Nasuqu ni kita bawalah. Hadza, kita bawa perkara ini, yang ini, liya'lamal muslimu, supaya orang Islam tahu, supaya orang Muslim tahu, annahu idza qadallahu wa rasuluhu, sungguhnya apabila ni ada tu dhamir sya'n, sesungguhnya gitu ialah, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah telah memutuskan, telah memerintahkan, dan rasulnya, kan, perintahkan juga amran, satu perkara, lam yakun lahul khiyaratu min amrihi, maka tidak ada bagi hamba itu untuk pilih, kan, daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini maksudnya kita kena tahu, orang Islam kena tahu setiap apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan rasulnya perintahkan, maka kita tidak ada pilihan, melainkan kita kena melakukannya. Bal raddada ma'a ibadillahi al-mu'minin al-mukhbitin alladhina la yaqdimuna bayna yadayihi wa rasulihi. Bahkan, dan dia kena lakukan, kena ulang-ulangi bersama dengan hamba-hamba Allah yang beriman yang lain, yang mereka itu khusyuk kepada Allah Ta'ala, yang mereka itu tidak mendahulukan dia, Allah dan Rasulnya, tidak mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu. Maknanya mereka melaksanakan, mula-mula sekali apa yang mereka laksanakan adalah perintah Allah dan Rasulnya, gitu. Ya, sami'na, sebagaimana firman Allah Ta'ala sebagai menjelaskan tentang sikap mereka ini, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, Tuhan, dan kami taat, dan ampunilah dosa-dosa kami. Okay? Kami mengharapkan pengampunanmu, ghufranaka rabbana, Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkau lah tempat kembali. Baik. Jadi maknanya tadi kelonggarannya Allah, di antara kemudahan yang Allah nak beri kepada kita adalah ketika musafir kita boleh berbuka puasa. Kalau nak buka boleh, tak nak buka pun boleh. Yang kedua, kelonggaran Allah menghendaki kemudahan untuk kita bila kita sakit lah, marid. Bila kita sakit, orang sakit. Marid ni orang sakit. Abahallahu lil maridi, Allah mengharuskan bagi orang yang sakit, ya. Al-fitrah, berbuka, sebagai apa? Rahmatan bihi, sebagai rahmat Allah Ta'ala untuknya. rahmat Allah untuknya. Wa tasiran alaihi, dan sebagai kemudahan ke atasnya. Wal maradul mubihu lil fitri, dan sakit yang mengharuskan untuk berbuka puasa, huwa alladhi yu'addi ma'asam ila dararin fi nafsi au zilati illatin au yukhsha ma'ahu ta'akhuri shifa, wallahu a'lam. Penyakit yang diharuskan kita berbuka puasa dengan penyakit tersebut ialah penyakit yang apabila orang itu berpuasa, dia akan mendatangkan mudarat pada diri dia, atau akan menambahkan penyakit, atau dibimbangi akan berlaku dengan puasa itu lambatnya kesembuhan. Begitu. Wallahu a'lam. Kita nak kena makan ubat apa semua kan. Jadi dia bila puasa tak nak makan ubat lah, lambat kesembuhan. Boleh dia pergi dia berbuka lah. Seterusnya untuk orang yang wanita haid dan nifas. Ni al-haid itu wan nifasa'u. Bagi mereka ni kena berbuka lah. Kena tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Wanita haid dan nifas. Ajma'a ahlul ilmi, para ulama bersepakatlah, berijma', kan, annal haidha wan nufasa'a, bahawa wanita yang didatangi yang sedang haid, wan nufasa'a, dan wanita yang sedang melahirkan, baru kelahiran, maksud melahirkan anak, la yahillu lahum as-shaum, tidak halal bagi mereka berdua untuk berpuasa, tidak haram bagi mereka berdua untuk berpuasa. Wa annahuma tuftirani,
dan bahawa mereka berdua berbuka. Wa taqdiyani, dan mereka berdua mengqada balik. Wa annahuma, dan sungguhnya mereka berdua idza samata, bila mereka berdua berpuasa, lam yujzihuma as-sawm, tidak boleh bagi mereka untuk berpuasa. Maknanya mereka wanita haid dan nifas ni dia kena buka di bulan Ramadan, tak boleh makan. Nanti bila selesai haid nifas maka mereka qada balik lah apa yang mereka tinggal dalam bulan Ramadan itu. Kalau dia puasa juga, kalau mereka belum puasa juga, maka puasa mereka berdua tidak sah. Sayati bayan zalika, insya-Allah akan datanglah penjelasan demikian itu insya-Allah. Okey. Yang keempatnya, di antara orang yang diberi kelonggaran untuk berbuka puasa, Asy-Syekhul Kabir Al-Fani wal Mar'atu Al-Ajuz, orang tua yang sangat tua, orang tua renta lah, orang tua yang renta, Al-Fani, dan wanita yang sangat tua lah, lelaki yang sangat tua dan wanita yang sangat tua. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Asy-Syekhul Kabir wal Mar'atul Kabiratu la yastati'ani an yasuma fa yut'imani makana kulli yaumin miskinan. Kata dia, orang lelaki tua dan wanita tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka memberi makan setiap hari seorang miskin, bagi makan orang miskin setiap hari satu orang. Fidyah lah. Wa akhraja Daruqutni, Al-Imam Daruqutni telah mengeluarkan riwayat dan wasahahahu, dan dia mensahihkannya, min tariqi Mansurin an Mujahidin, daripada jalan Mansur daripada Mujahid, an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qara'a, Abdullah bin Abbas baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa, fidyatun ialah membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Jadi yutiqunahu, yang menjadi berat untuk mereka berpuasa kan. Kata Ibn Abbas, huwa asy-Syekhul Al-Kabir, dia adalah lelaki yang tua, la yastati'u as-siyam, dia tidak mampu untuk berpuasa, fa yuftir, maka dia berpuasa. Fayuftir, lalu dia berbuka puasa. Dia orang tua yang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh bagi dia berbuka. Tapi syaratnya wa yut'imu an kulli yawmin miskinan, bagi dia bagi makan pada setiap orang miskin, kan? Itulah satu hari seorang miskin dia bagi makan. Nisfu sa'in min hintah, setengah gantang daripada gandum. Setiap hari dia bagi makan setengah gantang daripada gandum. Satu gantang ni kalau berat, satu gantang lebih kurang 2.7 kilogram ataupun 3 kilogram lah. Macam tu. Itu maknanya satu gantang lah. Maknanya kadar zakat kita kan, zakat fitrah ni kan, maknanya sunnahnya adalah dibayarkan dengan beras lah, dengan makanan asasi kita kan, bukan sunnahnya dibayar dengan wang ya. Walaupun ada mazhab yang mengatakan boleh ditukarkan barang makanan dengan wang. Dan jadi maknanya kita fikir macam ni lah. Di zaman Nabi SAW pun ada wang juga, ada duit kan. Zaman Nabi ada duit. Jadi kenapa Nabi SAW tak suruh sahabat-sahabat itu tak beri syarat kepada para sahabat-sahabat bahawa nak bayar dengan duit boleh juga. Kan? Tak bayar dengan beras ya, bukan dengan beras saja, dengan duit pun boleh juga, dengan apa-apa pun boleh juga. Nabi tak pernah cakap yang macam itulah. Dan jadi maknanya bila Nabi SAW tidak pernah cakap macam tu, maka dia kembali kepada asal lah. Apa dia? Asalnya adalah memberi makan kan, sebab Nabi kata tentang zakat al-fitrah tu kan. Zakatul fitri maksudnya Nabi kata tuhratun lis-sha'imi. Kan? Tu'matun lil-masakin. Sebagai makanan apa nama dipanggil tuhratun, sebagai zakat fitrah ini sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa. Sebab tu bila kata penyucian, maknanya dia anjurkan kita ni bayar zakat
seawal-awalnya 2 hari sebelum hari raya fitrah. Itu seawalnya. Yang sehari atau 2 hari sebelum hari raya fitrah. Kan? Selewat-lewatnya sebelum solat hari raya lah. Zakat fitrah tadi kan. Jadi tu kalau nak ikut sunnahnya bayar zakat fitrah bila 2 hari ataupun sehari sebelum hari raya. Besok nak hari raya hari kita bayar zakat fitrah. Okay, orang akan tanya, Ustaz, kamu nak cari mana orang miskin ni kan? Berlambak sebenarnya orang miskin ni kan berlambak sangat, ramai sangat kan. Kita yang tak tahu, kita tak mencari orang miskin tadi. Di antaranya depan-depan mata kita dekat kaki lepak, semua kadang-kadang tengok tu Bangla kan. Orang Bangladesh yang buat kerja kat Malaysia ni bukan orang senang ni bang. Susah datang sini gadai tanah, gadai kebun, gadai sawah padi, beli tiket ke orang kan. Jadi bila dah sampai ni bekerja, duit gaji dan sebagainya dipotong lah untuk bayar hutang. Jadi pada orang miskin, orang susah. Maka boleh je kita bagi kan, zakat fitrah kita kepada Bangla-Bangla yang bekerja di petrolpam ataupun yang kayu persikal nak pergi kerja tu, kita tengok kita bagi je lah. Jadi maknanya kita ambil time dia bila yang terbaiknya sehari atau 2 hari sebelum hari raya fitrah lah. Dan besok nak raya ni kita pergi cari orang, kita belilah beras. Beras berapa kilo? Beras dianggarkan 2.7 kilo, ada yang kata 2.7 kilo, ada yang kata 3 kilo. Jadi kita ambil lah 3 kilo lah, senang kan. Tak berapa lagi dah. Untuk satu orang, kita bagilah. Kalau kita ada 9 orang keluarga, kita kira lah. Buat tadi kan kita beli berapa baik beras semuanya. Dan zakat fitrah. Baik. Jadi maknanya, jadi orang yang tua yang tak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka lah dan memberi makan setiap hari orang miskin setengah gantang daripada gandum. Setengah gantang daripada gandum. Kalau kita kata gandum 1 kilo, 3 kilo segantang, maka kita bagilah 1,5 kilo. Tapi orang tempat kita bukan makan gandum, orang tempat kita makan nasi, makan beras. Gitu. Makan nasi kan. Nasi yang dimasak daripada beras. Baik, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, man adrakahu al-kibru falam yastati' an yasuma Ramadan fa alayhi likulli yawmin muddun min qamhin. Kan? Daripada Abu Hurairah dia kata, barang siapa yang sampai umur dia kepada umur yang tua renta. Tua renta ni tak larat nak jalan pun kan, setapak jadi macam baby balik lah. Kan, kita orang tua ni kan, insyaAllah kita kalau umur panjang tak akan sampai tahap tu lah. Macam mak-mak kita, ayah-ayah kita kan yang tak larat dah kan. Nak angkat air satu baldi pun tak larat dah. Gitu. Jadi kalau dah sampai kita umur yang macam tu, kita tak mampu nak berpuasa, kata Nabi SAW, maka setiap hari kita beri makan 1 mud daripada gandum. Kalau orang makan gandum lah. 1 mud adalah 1/4 gantang. 1/4 gantang. 1 mud. Okey. Jadi kalau segantang, kita kata 3,000 gram. 3,000 gram dibagikan dengan 4 lah. Dibagikan dengan 4. Berapa 4 gram kan? 4. Jadi 1 mud, 1 orang. 1 mud ni 1 ni lah. Ni, soal ni. Tangan ni 1 mud. Jadi 2, 3, 4. 4 mud ni 1 gantang. 4 mud ni segantang. Baik. وعن أنس بن مالك بن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما. Yang mana dia ni, Anas bin Malik dah sampai pada satu masa yang umur yang sangat tua. Umur tua sangat lah. Kan? Dan dia tak mampu nak berpuasa. Anas bin Malik ni. Tak mampu nak puasa. Setahun. Kan? Setahun. Fasana'a jafnatan saridin. Dan dia memasak setalam. Setalam ni bekas sarid. Sarid ni apa, roti yang berkuah lah. Roti yang berkuah kan. Kita mungkin bubur roti lah gitu kan. Wada'a 30 miskinan fa'ashba'ahum, lalu dia himpunkan 30 orang miskin. Dia himpunkan 30 miskin, maka dia bagi mereka makan setiap orang sehingga mereka kenyang lah. Makan sampai kenyang. Makan sampai tak nak makan lah. Gitu. Okay.
Itu dia buat. Kemudian cerita berkenaan dengan al-hamilu wal murdi', wanita yang mengandung dan wanita yang menyusukan. Ya, apa dia cerita di sini? Kata Syekh di sini rahimahullah ta'ala wa hafizahullah. Min 'azimi rahmatillah bi'ibadihi, daripada keagungan kebesaran rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala dengan para hambanya, ad-du'afa'u, ialah apa nama, daripada besarnya, antara besarnya rahmat Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang lemah, anna rukhasa an rakhasa lahum fil fitri, bahawa dia memberi kelonggaran kepada mereka untuk berbuka di bulan puasa. Wa min haula'i, dan di antara mereka yang Allah berikan kelonggaran untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah al-hamil, wanita yang mengandung dan wanita yang menyusukan baby dia. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, gharat alaina khailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yataghadda. Okay? Pasukan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada medan perang lah, pulang daripada luar sampai ke Madinah, kan. Lalu aku pun mendatangi, fa'ataitu, maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan soalan ni. Ini siapa? Anas bin Malik dia kata. Fawajadtuhu yataghadda, aku dapati baginda sedang makan tengah hari, lunch. Baginda tengah lunch. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, udnu fakul, Nabi kata dekatilah dan makanlah. Udnu fakul, dekatilah dan makanlah. Faqultu, maka aku pun berkata, inni sa'imun, saya berpuasa. Aku kata saya berpuasa. Faqala udnu uhaddithuka 'anil shaumi aw as-siyam. Nabi kata, mari sini, dekat sini. Aku nak ceritakan kepada engkau tentang puasa ni. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, wada'a 'anil musafir. Allah telah meletakkan, memberi kelonggaran daripada orang-orang yang musafir, syatras salah, separuh daripada solat. Mana solat yang 4 dia jadi 2. Ya, solat 3 tetap 3, solat 2 tetap 2 lah. Solat 4 dia jadi 2. Ya. Wa 'anil hamil, Allah beri kelonggaran ke atas orang yang hamil, mengandung, dan orang yang menyusukan daripada puasa. Ausiyam. Wallahi, demi Allah, laqad qalahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kilaihima. Demi Allah, bahawa Nabi SAW telah menyebutkan tentang dua-dua orang ni, wanita yang hamil dan wanita yang menyusukan, ataupun salah seorang daripada mereka berdua. Faya lahfa nafsi, kan? Maka rugilah aku kalau hari itu aku tidak makan makanan yang dihidangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab masa tu Nabi cerita hadis ni, Allah yaquna ta'imtu ta'aman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugilah. Kan? Menyesal aku kalau dulu aku tak makan apa yang dijamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi Nabi dah cerita kenal dengan apa nama, orang yang hamil dan orang yang menyusu, Allah Ta'ala tidak hitung puasa mereka tadi lah, kan? Pelonggaran. Di sini dia tak sebut dia tak sebut tentang hukum dia, kan. So, ada orang wanita tu yang hamil, dia tidak kena ganti puasa, ataupun dia nak kena bayar fidyah sahaja, ataupun ganti sahaja, ataupun dia kena bayar fidyah dan dia kena ganti. InsyaAllah kita bahaslah perkara tu nanti, insyaAllah. Baik, kita tengok pula tentang al-iftar, tentang berbuka. Mata yafturu as-sa'im, bilakah dikira orang yang berpuasa itu berbuka puasa? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, thumma atimus siyama ila al-lail, kemudian adalah kamu semua sempurnakan puasa kamu sampai kepada waktu malam. Wa fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menafsirkan bi iqbalil lail, dengan datangnya waktu malam, wa idbarin nahar, dan perginya waktu siang, wa ikhtifa'u qarsi syamsi, dan hilangnya
dipanggil bulatan matahari tadi kan, lengkungan matahari itu hilang, padam. Wa qad awradana ma yaj'alu qalbal muslim al-muttabi' sunan al-huda mutmainnah. Dan orang kita telah menyebutkan dalil yang menjadikan hati orang Islam itu hati orang Islam yang mengikuti itu maknanya dia akan mengikut bagi petunjuk kan Nabi SAW dalam keadaan dia itu tumaninah, ikut dalam keadaan dia itu tenanglah ikut. Ya Abdullah ya hamba Allah, hadhihi aqwalu Rasulullah SAW baina yadayka qad qara'taha. Hai Abdullah, hai hamba Allah, inilah dia perkataan-perkataan Rasulullah SAW yang di hadapan engkau, yang kau telah membacanya. Wa ahwalahu, dan keadaan-keadaan Nabi SAW lam ta'ud takhfa alaika. Ya? Yang mana yang kau baca tadi, pengetahuannya tidak tersembunyi di atas engkau. Wa qad alimtaha, dan yang mana engkau telah mengetahuinya. Wa af'al ashabihi, dan perbuatan para sahabatnya radhiyallahu anhum, qad absartaha, bahawa engkau telah melihatnya. Faqad ittaba'u, sungguhnya mereka telah mengikuti ma ja'a bihi Rasul SAW, apa telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, al-qudwata hadwa al-qudzah. Maknanya jadi mereka ikut Islam itu sebagai ikutan hadwal qudzati bil qudzah, sejengkal demi sejengkal. Begitu. Akhraja Abdul Razak fil Musannaf, Abdul Razak mengeluarkan riwayat dalam kitab Al-Musannaf bi isnadin sahahahu, dengan sanad yang dia telah sahihkannya. Al-Hafiz dalam kitab Al-Fath, Al-Haythami dalam kitab Mujma' Az-Zawaid, an Amr bin Al-Maimun, daripada Amr bin Maimun Al-Awdiyah qala. Dia berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaran wa abta'ahum sahuran. Dia kata adalah para sahabat Nabi SAW orang yang paling bersegera berbuka puasa dan paling lambat bersahur. Sahur maknanya kadang-kadang nak habis waktu baru sahur. Kadang-kadang nak masuk waktu subuh baru dia sahur. Kau puasa pula kan, maknanya masuk je waktu berbuka terus kau puasa. Jadi kita sebenarnya itulah, tu nak kita nak buka puasa ya, tunggu jam tak azan lagi. Dia sebenarnya kaedah dia sebenarnya bukan tengok jam, bukan dengar azan di radio. Kaedah dia tengok ke sebelah timur, sebelah tempat terbit matahari, arah terbit matahari. Kita lihat di sana dah cerah kan, mana kita lihat tu gelap kan, dia punya fajar sadik tu dia naik memancar kan. Memancar begitu, dengan menaik itu fajar kazib. Sebab tu kita boleh makan lagi. Tapi bila fajar dah jadi melintang macam tu, waktu dah tak boleh makan dah. Kan? Tengok pada matahari waktu makan dan minum. Gitu. Dan begitu juga nak berpuasa, tengok tenggelamlah lengkungan matahari tadi kan, maka masuklah waktu berbuka puasa. Tu maksudnya. Baik. Kemudian ta'jilu al-fitr, bersegera dalam berbuka puasa. So kita ni bersegera dalam berbuka puasa. Faya akhal iman, wahai saudara seiman, dia kata alaika bil iftar, naklah engkau berbuka idza gharabati syamsu, apabila matahari telah tenggelam. Wala ibrata bil humrati syadidah al baqiyah fil ufuq. Maknanya kalau kita nampak ada merah kan di kaki langit tu kan, sana belah sana nampak merah kan, tak gelap lagi, merah lagi, itu tak ada masalah apa. Maksudnya matahari tenggelam dah jatuhlah bulatan matahari tu habis lengkungan dia, maka masuklah waktu berbuka. Kan? Pada demikian itu, wafizalika, dan kenapa maka demikian itu, pada demikian itu adalah mengikuti bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mukhalafatul lil yahud wal nasara, dan menyalahi bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fa innahum yuakhirun, kerana sungguhnya mereka itu mentakhirkan, melambatkan. Orang Nasrani Yahudi ni pelambatkan waktu buka puasa. Wa ta'khiruhum lahu amadun, dan apa nama? Lambat mereka berbuka puasa ni ada jarak masa yang jauh lah. Wahuwa iaitu zuhur an-najmi, bila zahir dia nampak je bintang baru boleh buka. Ini puasa Yahudi dan Nasrani. Wa fi ittiba'i tariqati Rasulullah wa nahji sunnatihi ibrazun lil ma'alim ad-din.
Maknanya dalam mengikuti jalan Rasulullah SAW dan mengikuti jalan manhaj sunnah Rasulullah SAW ini, padanya ada penzahiran bagi ma'alim din, maksudnya penzahiran bagi syiar-syiar agama lah, syiar-syiar agama. Wa'tizazun bima nahnu alaihi min hudan, dan sebagai menunjukkan ketinggian kita dalam berpegang kepada petunjuk Rasulullah SAW. Narju an yajtami'a alaihi al-thaqalan, yang mana kita berharap bahawa manusia dan jin berhimpun di atasnya, apa dia? Di atas ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yubayyinu dhalika ahadithul Mustafa, dan demikian itu telah dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fil faqaratil atiyah, di dalam faqarat, perenggan-perenggan yang akan datang. Itu dia. Baik. Bersegera dalam berbuka puasa. Ta'jilul fitri yajlibu al-khaira, menyegerakan berbuka puasa di awal waktu menarik kebaikan, mendatangkan kebaikan. Yajlib ini menariklah. An Sahl bin Sa'd, daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin, la yazalu, maknanya sentiasalah manusia itu bi khairin, dalam kebaikan, ma'ajilu al-fitrah, selama mana mereka memperawal berbuka puasa di awal waktu. Kemudian ta'jilul fitri sunnatul Rasulullah, menyegerakan berbuka puasa di awal waktu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha ajalatil ummatul islamiyatul fitrah, maka apabila umat Islam ini mereka berbuka puasa di awal waktu, faqad abqat ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka telah kekal berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minhajis salafis salih, dan jalan salaf generasi awal yang salih, yang baik. Walan yadhillu, dan mereka tidak akan sesat, biiznillahi, dengan izin Allah Ta'ala, madamu 'adhina 'alaiha, selama mana mereka itu berpegang di atasnya, bin nawajis, dengan gigi geraham. Rafidina kullama yughayyiru qawaidaha, yang mana mereka menolak setiap perkara yang mengubah kaedah-kaedah agama. Itu. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la tazalu ummati ala sunnati, sentiasalah umatku, Nabi kata umatku berada di atas sunnahku, ma lam tantazir, selama mana mereka tidak menunggu, di fitrah, dengan berbuka puasa itu, an-nujum, bintang-bintang. Maknanya mereka tidak menunggu bintang berkelipan baru mereka nak buka puasa. Kan? Kalau dia buat macam tu, maknanya tak baiklah. Ya? Tidak berada dalam sunnah pula. Sunnah aku dia, sunnah aku ni maksudnya kata Nabi SAW adalah masuk waktu di awal waktu itulah dia waktu berbuka puasa. Kemudian ta'jilul fitri, bersegera berbuka puasa, mukhalifatun lidhalin. Mukhalifatun adalah menyalahi bagi orang-orang yang sesat, wal maghdub alaihim, dan orang-orang yang dimurkai kata mereka. Siapa? Nasrani dan Yahudi. Dhalin Nasrani, maghdub Yahudi. Idza kana an-nasu bi khairin, apabila manusia itu berada dalam kebaikan, li'annahum salaku min hadi rasulihim, karena sesungguhnya mereka telah melalui jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW, wa hafadhu ala sunnati, dan mereka memelihara, ya, dan mereka memelihara di atas sunnah Rasulullah SAW. Fa innal Islam, maka sesungguhnya Islam ini yabqa zahiran wa qahran, Islam dia akan kekal dalam keadaan dia itu zahir, menang, qahiran, berkuasa, la yadurruhu man khalafahu, tidak memperatkannya oleh mereka yang menyalahinya. Wa hina idzin takunu al-ummatu al-islamiyyatu nibrasan, dan ketika itu jadilah umat Islam ini sebagai contoh, ya, teladan, yustada'u bihi, yang diambil cahaya dengannya, dari petunjuk dengannya, fi lujjatiz zulama, dalam kegelapan, dalam cuaca ataupun keadaan yang amat gelap lah. Wa qudwatan hasanatan, jadilah umat Islam itu sebagai qudwah, contoh teladan yang terbaik, yuta'assa biha, yang diikuti dengannya. Li'annaha lam takuna dhailan li umami syaraf wal syarq wal gharb, kenapa? Umat Islam bukanlah umat yang menjadi pengekor bagi bangsa timur dan bagi bangsa barat.
Nah, mereka ada kaedah syariat mereka sendiri. Wa dhillan likulli na'iqin, dan Islam itu menjadi payung bagi setiap orang yang apa nama uh, yang condong kepada bersama angin, haitsu malat, mengikut ke arah mana angin itu datang, ke arah itu dia condong, ya. Maka Islam tu dia maknanya dia menjadi payung lah, penahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, la yazalu ad-din zahiran, sentiasa agama ini zahir, ma ajalan nasu al-fitra, selama mana manusia menyegerakan berbuka puasa. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun, karena orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mereka melambatkan waktu berbuka. Qulna, kita katakan atau kami katakan, fil ahadits al-anifah fawaidu jummatin. Dan dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, dia ada faedah-faedah yang begitu besar, kan, dan banyak. Wala ta'ifu muhimmatin, dan dia panggil sebutan tentang perkara-perkara yang penting lah, begitu. Mabniyatun kal'ati, mubayyinatun, dan dijelaskan ia itu, mubayyinatun, dijelaskan ianya, kal'ati, seperti mana yang akan disebutkan nantilah, mubayyinah. Yang pertamanya pada hadis ini menjelaskan tentang faedahnya, baqa'uddin zahiran khafaqatan rayatuhu marhunun bimukhalafati alladhina man qablana min alladhina utul kitab, bidzalika bayanun li ummati islamiyah. Baik, agama ini kekal dalam keadaan zahir, khafaqatun, dalam keadaan khafaqah, zahir, terang menerang lah, jelas. Rayatuhu, yang mana bendera dia terpacak, kemas, tegak, begitu. Ya, marhunun, yang mana iaitu tergantung bimukhalafati alladhina man qablana, maknanya dengan menyalahi syariat orang-orang yang sebelum kita, iaitu Yahudi dan Nasrani, daripada mereka yang diberikan Alkitab. Maknanya agama kita kekal, kenapa? Kerana ia menyalahi agama yang dianuti oleh Yahudi dan Nasrani. Wa fi dzalika bayanun lil ummati al-islamiyyati, dan pada demikian itu terdapat penjelasan bagi umat Islam ini, annaha tajuzul khair, bahawa demikian itu tahuzu al-khair, ia menghimpunkan segala kebaikan, ya, bihadafiriha, dengan segala maknanya segala keadaannya. Idza baqiyat ummatun mutamayyizatun, apabila umat Islam ni kekal dalam keadaan mereka itu mutamayyizah, maksudnya berbeza, rabbaniyah, dan mereka itu terjaga, tidak mengikut ke arah timur dan tidak mengikut ke arah barat, kan? Jadi maknanya mereka akan dapat kebaikan lah, menguasai kebaikan tadi, kalau macam tu keadaan mereka, kan? فضة أن تدور في فلك الكرملين أو أن ترتع في عقول البيت الأبيض، الكرملين apa dia? Kremlin Rusia, Kremlin kan Rusia, itu, ataupun Amerika, Baitul Abyad, rumah putih. Jadi umat Islam mereka akan kekal tinggi dan hebat, kan? Dan mereka akan berkuasa, kan? Apabila mereka kekal dalam keadaan mereka itu berbeza, keadaan mereka, kan, pegangan dan pendidikan mereka tidak sama dengan timur dan tidak sama dengan barat, ya? Dan mereka tidak mau maknanya menerima segala ideologi yang datang daripada, sama ada datang dari Rusia atau datang daripada Amerika, kan? Jadi maknanya antartiba fi hukul bait al-abyad kallalahu Allah bis-sawad, kan? Semoga Allah Taala melemahkan, menghancurkan timur dan barat tadi lah, Rusia dan Amerika tadi. Aw an tuwalliya wajha syatra London, maknanya, jadi maknanya dan umat Islam mereka tidak mengarahkan wajah mereka ke arah London,
UK, apa semua England semua tadi kan, untuk ambil ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ja'alahallahu kharaban yababan. Semoga Allah jadikan dia tu hancur, binasa lah. فإذا فعلت ذلك, bila ia melakukan demikian itu, baqiyat, maka kekallah ia kasyamati bainal umam, seperti tempat yang tertinggi di antara umat-umat ni, tarnu ilaihal absar, yang akan dipandang oleh segala mata, wa tahwi ilaihal afidah, dan hati semua tertarik padanya, walam takuna kadzalika, dan tidak akan, dan demikian itu tidak akan berlaku. Jadi, kekuatan umat Islam tidak akan kembali illa biruju' lil Islam, mereka itu kembali kepada agama Islam lah, mengikut Al-Quran dan Sunnah, kitaban wa sunnatan, aqidatan dengan akidah yang sahih, dan manhaj dengan manhaj yang benar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sini kita al-i'tisam bil Islam, kan? I'tisam bil Islam. Jadi ini di antara faedah-faedah hadis lah yang kita baca ni kan. Gitu. Jadi sekolah untuk pagi ni sampai di sini, ya. Diharap alhamdulillah, ya. Allah Taala. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.